Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amin. Harap semua sihat hari ini. InsyaAllah kali ini kita jumpa mudah tutorial 2 lah untuk meneruskan kongsian sebenarnya yang semalam tu. Mudah untuk kita merujuk, sebagai satu rujukan lah untuk kita, bagi siapa yang nak merujuk lah. Satu perkongsian. Untuk hari ini kita akan tengok dahulu macam mana paparan ataupun susunan akademik dalam Google Classroom tu. Yang ini mengikut gaya saya, masing-masing lah. Bagi saya ini yang terbaik, saya buat macam ni. Mungkin ada orang lain dia akan guna cara yang berbeza. Seterusnya, hari ini kita tengok storyboard dan perancangan lah. Mula-mula saya share dulu apa yang buat untuk hari ini. Kalau kita tengok hari ini, satulah yang siap ni, pemerintahan zaman Islam zaman Umayyah. Kelas ini adalah kelas sirah ataupun kita katakan sejarah. Kalau tengok di sini, schedule pukul 8. So pelajar ni dia akan buka aja pukul 8. Appear lah benda ni dalam stream dalam stream. Kita buka ni kelas work dalam stream ni, nak tunjukkan dulu macam mana cara dia. Kemudian nanti habis je 8.50 akan keluar lagi satu, dan seterusnya 9.20 satu lagi. Sebab hari ni kelas saya 2 jam, so saya susun macam ni. Untuk penyusunan ni, itu yang saya katakan tadi, kita perlukan perancangan, susunan akademik. Kita lihat ini saya share lah contohnya objektif pembelajaran hari ni, kriteria kejayaan. So nampak, pelajar tu nampak apa aktiviti 50 minit, apa aktiviti dia, kemudian apa soalan yang kita bagi, apa dia bahan. Ini yang mengikut gaya saya. Selebihnya masing-masing lah. Okay, nanti saya akan terangkan yang kemudian. Okay, yang ni dia punya ni lah. Jadi pukul 8 nanti dia akan appear, pelajar akan buat apa, kerja aktiviti berdasarkan yang ini, dan kita akan memantau lah. Kita akan berbincang untuk yang ni secara online lah. Dia akan bagi mesej dan sebagainya. Baiklah, ini adalah penghasilan. So banyak benda kat sini, panjang ceritanya. Jadi sebelum itu, perkara yang penting bagi saya adalah untuk yang kedua ni, yang tadi dah papar susunan akademik gaya saya. Sekarang ni storyboard. Apa dia storyboard? Storyboard tu kita punya perancangan lah dalam bentuk plan. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, kalau kita ada storyboard tu, aktiviti kita terancang. So kita ada dia punya perancangan yang tepatlah untuk 2 jam kan, sebab kita guru KPM ni dah terbiasa merancang aktiviti, ada masa dan sebagainya. Jadi kalau kita buat begitu, kita punya PDP itu menjadi satu contoh ataupun budaya, model pengajaran KPM lah. Kita katakan selari dengan KPM, sebab perkara yang paling penting kita bagi saya lah, contohlah bagi pelajar kita yang akan pergi ke sekolah. So dia nampak daripada awal lagi, inilah cara pembelajaran yang gaya KPM. Walaupun kita ni ialah IPT ataupun kita katakan IPG, yang pengajian tinggi, untuk ijazah pendidikan, tetapi model yang kita laksanakan adalah ke arah ataupun menjurus kepada model sekolah, yang jelasnya pelajar kita akan pergi ke sekolah untuk berada di sekolah lah. So kita kena, bagi saya, model pembelajaran kita tu ke arah mirip sekolah, supaya dia biasa dengan pengajaran tersebut. So yang ketiga, mudah untuk membina dalam Google Classroom. Nanti saya akan tunjuk macam mana mudahnya bila kita dah ada storyboard. Kemudian boleh fit pada pelajar yang mempunyai kekangan akses. Contohnya bila kita dah ada storyboard itu, ataupun kita dah ada perancangan dalam bentuk yang lain, kita boleh fit pada pelajar-pelajar kita yang ada masalah dekat rumah dia tu internet. Sebab bila kita katakan Google Classroom, dia memerlukan satu capaian internet yang agak besar, sepanjang masa kena kuat. Tetapi bila kita ada storyboard tu, mana-mana pelajar yang tak boleh capai, kita boleh post melalui Telegram ataupun WhatsApp. Benda tu lebih mudah lah untuk dia. Berbeza dengan kalau kita nak tengok dia online selalu untuk Google Classroom, agak besar sikit lah dia punya
data dia. Baiklah. Sekarang kita pergi kepada apa dia storyboard. Yang ni cadangan saya mengikut gaya saya. Okay. Sebagai satu contoh. Ini daripada RMK kita ataupun kita katakan silibus kita. Ada yang saya nak cover, pastikan apa yang kita buat tu selari dengan kita punya perancangan harian lah. Baiklah, dua benda. Kita buat satu table masa, perancangan masa, objektif pembelajaran kita, apa kriteria kejayaan, kemudian apa input aktiviti, kemudian soalan, kemudian apa bahan kita. Yang ni contoh yang saya berikan lah. So, untuk 2 jam, aktiviti pertama menjelaskan latar belakang, aktiviti kedua 30 minit, so penutup. Di sini saya akan jelaskan dalam objektif pembelajaran apa dia. Biasalah kan. Ini semua tahu. Kemudian kriteria kejayaan ni semua tahu. Apa yang pelajar tu bila dihasilkan, mana kata dia dah bukti yang dia mencapai kita punya objektif pembelajaran hari ni. So kat sini tulis input. Apa dia input yang kita nak ni? So lebih jelas lah. Okey, penghasilan tugasan, input kita terpulang pada subjek masing-masing. Kemudian soalan, apa yang kita nak, soalan yang kita bagi pada dia tu untuk aktiviti ni. Kemudian apa bahan kita. So benda ni jelas, nampak semualah dalam tempoh 2 jam. Kemudian pada masa yang sama, yang ni saya buat objektif pembelajaran, kriteria kejayaan, aktiviti, soalan, bahan. Yang ni mudah untuk kita copy dan paste ke dalam kita punya apa kita katakan Google Classroom nanti. Jadi andai katalah bila kita dah ada yang ini, nanti memudahkan untuk kita copy dan paste ke dalam kita punya, kita katakan kita punya kelas tu, kita punya Google Classroom punya platform, memudahkan kita nak membuat dia lah, senang katakan, sangat mudah. Dan kita boleh nampak dia punya flow dia. Okey. Yang ini nanti kita akan jumpa bagaimana kita nak buat, bagaimana kita nak masuk dan sini dalam perbincangan seterusnya. Harapnya dapat satulah untuk kita punya perbincangan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.